أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di petang yang mubarak ini 3 Ramadan, saya kongsikan bersama berhubung tentang sembang-sembang petang ini, sedikit banyak panduan sama-sama untuk kita kongsi pada petang ini. Itu berhubung menghadapi masa berbuka. Menghadapi masa berbuka. Ketua keluarga digalakkan menyediakan berbuka puasa mengikut aturan Islam. Sebagai ketua keluarga, mak bapak lah ya, ataupun adik-beradik yang tua, ya tak? Kalau kita masa ni dalam PKP ni, kita berkumpul daripada berapa hari bulan itu, 18 Mac. Cuba bayangkan sampai hari ini. Lama tu. Jadi bagaimana 3 hari ini kita menghadapi bulan Ramadan, kita nak jaga bajet kita supaya jangan tidak timbul pembaziran dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita melaksanakan dengan cara teratur, iaitu pertamanya membuat perancangan, membuat perancangan menu apa yang hendak dimakan pada hari ini. Itu penting. Apa semalam apa, hari ini apa. Janganlah sampai bazir, tak? Kita jadi orang qanaah, kita latih diri kita mengikut ajaran Imam Al-Ghazali rahimahullah, supaya kita jadi orang yang sentiasa qanaah mengikut Abu Hasan Al-Basri, orang ahli sufi ataupun dinamakan wali Allah. Kita ikut perancangan juga, iaitu keduanya berapa jumlah menu yang hendak disajikan atau untuk guna buka puasa. Yang ketiganya, pakat-pakatlah dengan anak-anak, kecukupan makan, pakat-pakat. Anak nak makan apa hari ni? Kita ambil tak selera anak-anak, bulan puasa, ambil hati apa yang dia makan. Jadi kita pakat-pakat makan mana, masak apa, banyak. Jadi yang keempatnya, ambil yang sunnah dahulu. Contoh, utamakan kurmanya, susu kambing kalau ada. Itu yang sunnah. Kita nak ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Kurma tu. Kita bancuh sekali ke dengan, ambil 3 kurma. Kalau berapa orang kita nak berbuka. Kalau ada 5 orang, 5 biji kurma. Kita bancuh dengan susu. Minum sekaligus. Itu ikut sunnah. Yang lain kemudianlah ceritanya. Kemudian orang Malaysia biasalah, Orang Malaysia ni, masuk saya lah, orang Malaysia biasa. Dia nak makan nasi. Nasi tu utama orang Malaysia. Kita bukan boleh makan gandum saja, makan tak tahulah. Orang yang nak diet, wallahu alam. Kita biasa, orang tua-tua ni nak makan nasi daripada dulu, memang dilatih. Nasi mesti ada. Sepinggan ke, setengah pinggan ke. Dengarlah apa, gulayan-gulayannya hari ni apa, kari. Kalau semalam dah kari, hari ni apa, masak apa, masak asam pedas. Contoh. Ikan, lauk apa. Jangan sama membazir, jangan. Yang boleh kita secara makanan hari-hari, kita bersantai dengan anak-anak kita, dengan ahli keluarga kita, seronok kerjasama. Mudah-mudahan. Ini lauk pauk kita. Yang kelimanya, yang keenamnya, minuman mengikut perubahan. Kalau hari ni kopi, esok apa? Teh tarik, esok apa? Tapi sekadarnya. Kadang-kadang orang suka kalau dia minum air suam je mesti.
Nak makan, sarap. Nak buka puasa ni taklah banyak-banyak sangat. Sebab apa, kalau terlalu lebih kita makan, kita nak bersolat tarawih pula. Mampu ke? Ya. Sesekala buatlah ya. Buat 8 rakaat. 10 rakaat pun tak apa. Tambah lagi dah 3 hari 4 hari ni, bawa dah 12 rakaat tarawih. Ya, kunut tu biasa sembahyang witir biasa 3 lah. Itu menjadi adat-adat kita. Kalau nak ambil sampai itu kemudian lah nanti. Kita sambung lagi tak? Baik. Jadi apa sebabnya? Ya, apa sebabnya kita ni kena jaga makanan kita yang kita hadapi untuk berbuka puasa. Sebab Allah menyarankan dalam surah Al-Isra ayat 627. Allah menyarankan, innamal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana lirabbi kafura. Tu. Apa dia? Sesungguhnya orang-orang yang suka membazir, lebih makanan dibuang. Nangis makanan tu. Ya, dibuang makanan lebih. Ya. Kalau dululah kita di kampung memang susah. Tahun 60-an, tahun 50-an, tahun 70-an. Di kampung sekadar mana ya. Sebelum kita berbuka sebaik-baiknya, kita latihlah diri kita. Anak-anak kita buatlah sikit tahlil. Ya, sikit tahlil. Ataupun buat tazkirah kepada anak-anak. Inilah masa pada anak-anak kita, fadilat-fadilat puasa. Ya. Sebab ini penting. Kita satu masa nanti kita akan berubah. Anak-anak kita makin besar, kita makin muka, mak bapak makin berangsur-angsur usia. Lama-lama kita dah kebalik pula. Macam mak bapak kita dulu. Jadi kita latih. Dari latihan itulah yang menyebabkan anak kita ingat sebelum kita berpuasa, berbuka puasa, kita mulakanlah dengan tazkirah ataupun bertahlil. Kirimlah sikit pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda kita sayang kepada baginda. Kirim sikit kepada mak bapak kita yang telah kembali ke rahmatullah. Inilah masanya. Ya. Dalam kita berdoa. Kerana doa ni penting. Ad-doa mukhul ibadah. Doa inilah otak segala ibadah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia untuk mencari bekalan akhirat. Bukan untuk seronok-seronok saja. Seronok boleh. Ya tak? Tapi berpada-pada. Kita menghadapi untuk berbuka puasa. Jadi kita sediakanlah makanan yang tidak membazir. Kita sediakan untuk kita berbuka puasa. Okey. Kita balenkan sikit untuk kita bermore nanti lepas kita solat tarawih. Kalau di masjid, di surau biasalah tu lah. Tu. Habis saja tarawih, terus kita more. Lepas tu neruskan tadarus ramai-ramai. Kita buat. Kita buat juga di rumah. Sama je. Pattern passion tu sama je. Hanya di masjid tu bersama dengan orang lain. Dengan jamaah. Di rumah kita bersama ahli keluarga yang tercinta. Inilah mengeratkan silaturahmi antara kita. Mudah-mudahan boleh manfaat. Didikkan secara rohani kita. Didikkan secara jasmani kita. Bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan yang mubarak pada hari ini. Kerana Ramadan, Ar-Ramadan rahmah. Ya. Di dalamnya ada kerahmatan, ada keampunan. Ya tak? Di dalamnya. Ini yang kita tunggu sampailah kita jumpa. Alhamdulillah. Ada orang yang tak jumpa, wallah. Dalam keadaan begini, PKP ini, mudah-mudahan kita berdoa dipercepatkan. Supaya makhluk yang dikatakan Allah Ta'ala ini yang mengganggu kita akan Allah lenyapkan. Kita baca doa.
dalam surah Dukhan ayat 12. Jangan lupa. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Lenyapkanlah, ya. Lenyapkanlah azab kepada orang-orang yang beriman. Minta pada Allah. Ya. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Ya, apa dia? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Allah yang sembuhkan kita. Ya, bukan lain daripada dia. Allah. Sebab itulah kita ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, semua hadapkan kepada Allah. Jadikan Al-Quran itu syifa. Kita pegang Al-Quran tu, ya. Jadikan Al-Quran itu syifa. Dan kita banyak istighfar kepada Allah Taala dalam bulan Ramadan. Dalam kita menghadapi, ya, mak bapak kita tengah membuat, ya, kita tolong kerjasama. Itu juga dinamakan ibadah. Itu juga dinamakan ibadah. Jadi ibadah ni bukan kecil, skopnya dia luas, ya. Tapi selain pada itu, kita gunakanlah, mudah-mudahan kita menghadapi berbuka puasa. Kerana orang berpuasa yang paling seronok waktu berbuka. Oh, seronok sangat. Berebut-rebut, ingat tak? Oh, berebut-rebut. Aku nak duduk sini, aku nak duduk sini. Ya Allah, Rabbi. Seronok sangat. Nafsu ni kena jaga. Ya tak? Wah, itu nak makan, ini nak makan, ini nak makan. Semua kita beli. Ya. Tiba nanti, tak makan, tak habis. Itulah yang buat kita membazir. Yang dilarang oleh Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara ayat 27. Innamal muzwazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana lirabbika kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir adalah saudara syaitan. Syaitan itu adalah makhluk yang kufur kepada Tuhan dia. Mudah-mudahan kita kongsikan pada petang ini, kita mendapat rahmat dan maghfirah Allah. Ampunilah dosa kita. Kita minta doa sebelum kita berbuka puasa. Allah, kalau jamak ni, Allah maksumna wa bika amanna wa rizqaka abtarna bi rahmatika ya marhamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allah marzuqna ta'aman halalan tayyiban hadakan sakhan tawbakan mubarakan hatta la yakuna min khalqika ala fihi minna waj'al yadayya alayya bil 'ata wa la taj'al yadayya sufla bil isti'ta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kerana rezeki itu penentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kehidupan kita, rezeki kita, semua penentuan Allah. Mudah-mudahan pada ini perkongsian kita mendapat maghfirah dan rahmat Allah yang baik semua daripada Allah. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Saya bukan insan yang kerdil ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah SWT. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.